Salam sejahtera, berita pagi Sarawak edisi Rabu 27 Januari bersama saya Vanessa Mering. Masyarakat di negeri ini khususnya di Sibu diseru supaya bekerjasama mematuhi prosedur operasi standard SOP, Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan PKP bersyarat dalam usaha memutuskan rantaian COVID-19 yang kini menular di kawasan luar bandar. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, ini kerana terdapat masyarakat yang masih melakukan pergerakan di kawasan PKP di Sibu. Kita tutup kawasan itu dan polis menjaga menentukan orang tidak keluar. Tetapi saya diberitahu ada juga rakyat yang patut jangan keluar, cuba keluar. Jadi inilah satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Please, don't ever think that you will never be affected. Tak ada orang kebal. Perkara ini akan dibawa dalam mesyuarat JPBN bagi mengatur gerak anggota penguatkuasa yang ditugaskan di kawasan PKP untuk memperketatkan lagi SOP. Jelasnya lagi, kerajaan telah menyediakan bantuan bekalan makanan kepada lokaliti dan rumah panjang yang dikenakan PKP dan tiada alasan masyarakat di kawasan itu keluar untuk mendapatkan bekalan makanan. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media harian perkembangan COVID-19 Sarawak di Bangunan Lama Dewan Undangan Negeri Kuching. Sementara itu, bagi membendung penularan ini terutama di rumah panjang, kerajaan negeri telah memulakan kursus khas peringkat pertama untuk ketua kaum dan masyarakat yang memberi pendedahan tentang peranan masing-masing di kawasan mereka. Tegasnya, ketika ini kerjasama serta peranan semua masyarakat tidak mengira bangsa dan agama di Sarawak amat diperlukan untuk mengingatkan diri, keluarga dan saudara mara supaya tidak leka, bukan hanya bergantung dengan penguatkuasa sahaja. Kerjasama rakyat cukup penting sekali. We have done this before and I'm sure we are able to do it this time round. Tough, difficult, but with the spirit of Sarawak boleh lagi hidup bagi ngelaban, we will be able to overcome it. But we need everyone to cooperate. Dalam sidang media sama turut dimaklumkan bahawa 3 kes kematian baru melibatkan jangkitan COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam, menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 33 kes. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, kes kematian itu melibatkan 3 lelaki warga tempatan Sarawak berumur 59 tahun, 76 tahun dan 91 tahun. Dato' Ahmad Douglas yang juga timbalan Ketua Menteri mendedahkan ketiga-tiga kes terbabit adalah dari daerah Sibu. Beliau turut memberitahu jumlah kes positif terus meningkat kepada 3,704 kes dengan penambahan sebanyak 205 kes baharu semalam. Ia melibatkan Sibu 51, Kenawit 41, Miri 32, Dalat 22, Bintulu 19, Kuching 10, Kapit dan Lawas 5, Julau dan Sarike 4, Simunjan 3, Pakan, Betong dan Meradong 2. Manakala 1 kes masing-masing direkodkan di Semerahan, Seratok dan Merudi. Sementara itu, 8 kluster masih dilaporkan aktif dengan kluster Pasai Sibu mencatatkan kes harian tertinggi iaitu penambahan 108 kes semalam menjadikan jumlah kes positif meningkat kepada 1,582 kes. COVID-19 yang kini telah menular ke kawasan luar bandar ditambah lagi dengan kluster Pasai telah mencetus kebimbangan dalam kalangan penghuni rumah panjang. Ia secara tidak langsung memberi kesedaran kepada penghuni rumah panjang untuk mengambil inisiatif sendiri mengekang penularan COVID-19. Tinjauan RTM di daerah Lubuk Antu mendapati kebanyakan komuniti rumah panjang mengambil langkah buat sementara waktu menyekat kemasukan orang luar ke rumah panjang mereka jika tiada urusan penting. Ini termasuk penghuni rumah panjang yang berada di zon merah juga tidak dibenarkan untuk balik ke kampung. Notis larangan jelas menyatakan mereka yang ingkar akan dikenakan denda yang telah ditetapkan oleh Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung.
Gate ini dibuka pada 6 pagi dan ditutup pada 8 malam lah setiap hari. Buat masa ni penduduk rumah panjang untuk mengumpul sama sendiri seperti biasa lah, tapi cuma tidak digalakkan terlalu bersosial yang keterlaluan. Tinjauan di Pekan Lubuk Antu dan Pekan Engkelili juga mendapati penduduk mematuhi standard operasi prosedur seperti penjarakan fizikal dan pemakaian pelitup separuh muka, namun terdapat segelintir yang mengambil sikap sambil lewa. Malah sejak bayaran fasa kedua, bantuan Prihatin Nasional mula dibuat 21 Januari lepas, ramai penerima bantuan membanjiri bank-bank berhampiran dan segelintir orang awam berharap pihak berwajib membuat pemantauan. Sebagai peniaga saya pun agak risau juga sebab kami tiap hari tengok mereka berbaris sampai ke kawasan kedai ni. Di dalam kedai ni sampai panjang sampai limpas di sebelah-sebelah kedai tu, dan kita rasa tak tenteram lah sebab kita pun rasa takut, risau dengan keadaan mereka. Setakat ini daerah Lubuk Antu merekodkan 18 kes positif COVID-19. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Sibu telah mewajibkan syarikat-syarikat swasta yang disenaraikan sebagai perkhidmatan penting untuk memohon permit perjalanan berkaitan pekerjaan. Tinjauan di Balai Polis Sentral Sibu menyaksikan kebanyakan pemilik syarikat swasta mengambil maklum berkenaan permohonan permit tersebut. Ya, sebelum ini cuma ada company punya surat saja, tidak ada polis punya permit. Jadi sekarang government cakap nak minta permit, jadi tak buat apa lah, cuma minta saja. Sementara itu, bagi Hannah Ho yang bekerja sebagai kaki tangan di sebuah syarikat dalam sektor perubatan swasta berkata, beliau mencadangkan agar permohonan tersebut boleh dibuat melalui dalam talian bagi mengehadkan jumlah individu. Ya, macam sangat kelang kabut lah. Tengok macam situation sini sangat kelang kabut. Jadi kalau apply di online lebih bagus. Syarikat di Sibu perlu mengemukakan satu permohonan dan ia terhad kepada perjalanan dalam bahagian Sibu sahaja. Ia boleh dibuat di Balai Polis berdekatan dan permohonan hendaklah disertakan dengan dokumen lesen perniagaan, senarai nama pekerja selain nombor kad pengenalan dan masa beroperasi. Ladang kelapa sawit di daerah Beluru telah diarahkan menjalani perintah sekatan pergerakan sehingga 8 Februari depan. Menteri Pengangkutan merangkap pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, arahan itu dikuatkuasa pada Isnin lalu ekoran terdapat 2 kes positif jangkitan tempatan. Oleh itu, Datuk Lee Kim Shin menyeru penduduk setempat supaya memanfaatkan pusat santi swab COVID-19 yang telah disediakan di Stadium Tertutup Miri untuk membuat saringan. Manakala operasi sanitasi telah dilakukan di beberapa kawasan daerah Telang Usan. Menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Maureen Sim Ahlian, operasi sanitasi dilakukan di beberapa pejabat, kedai dan premis makanan. Musibah yang mengubah pelan dunia, trafik udara dan kehidupan manusia, genap setahun coronavirus menyelubungi kehidupan. Tercetus di Wuhan, China, seluruh dunia tahu sehingga kini manusia masih bergelut menewaskannya melihat situasi kesihatan semakin meruncing. Jumlah kematian global yang mencecah lebih 2 juta, satu angka yang menakutkan. Itu kadar keberjangkitan yang kian sukar dikawal. Januari terlepas, hanya berita dari China diterima, belum ada jangkitan di Malaysia. Namun, apabila ia mula menular, memula COVID-19 ni wujud, norma masyarakat macam susah nak terima hakikat benda ni sebab dia orang terikat dengan penyakit berjangkit ini. Mula-mula COVID tu ya, benda pertama yang bertakut is nak keluar rumah ya susah. Bukan sekadar hilang kebebasan, malah ramai yang terkorban. Dengan potensi mengurangkan populasi rakyat, kerajaan negeri segera bertindak pada 25 Januari tahun lepas dengan menutup semua pintu sepadan ke Sarawak. Namun, apakah segala usaha kerajaan dan inisiatif diperkenalkan memadai? Jelas sekali tidak. Rakyat leka. Tapi keadaan masa tu, masyarakat yang si betul. Engkar,
sukan berpoya-poya, akhirnya mendapat kesusahan lagi pun. Bila kena compound, nyalah kerjaan. Kerjaan memang betul menjalankan tugas tu daripada COVID tu. Yang saya penerimanya rakyat saya lah. Terlalulah gambung rakyat tu. Sebab ada bantuan daripada kerjaannya jadi gambung lah. Apa yang diberi oleh kerjaan. Tapi lupa apa yang daripada oleh kerjaan. Namun semuanya menanti penawar bagi memutuskan kitaran virus ini. Jangankan setahun, malah sehari pun tiada yang sanggup lagi hidup berjarakan 2 meter ini. Terus patuhi SOP, jika berterusan begini semakin ramai yang mati. Syarikin Bahrain, RTM. Regimen 511 Askar Wataniah kini lebih terlibat dalam op penawar untuk membendung wabak COVID-19 sejak Mac tahun lalu berbanding op murni untuk membantu penduduk terjejas banjir. Perkara tersebut dijelaskan oleh Komander Regimen 511 Askar Wataniah, Brigadier Jeneral Abang Muhammad Abang Marzuki bagi menjawab pertanyaan atau kemusykilan orang ramai mengenai keterlibatan pegawai dan anggota terbabit dalam membantu op murni semasa bencana banjir melanda Sarawak baru-baru ini. Brigadier Jeneral Abang Muhammad Abang Marzuki bagaimanapun menegaskan pihaknya masih terlibat dalam op murni pasca banjir baru-baru ini dengan menghantar satu pasukan terdiri daripada seorang pegawai bersama 30 anggota menyertai pasukan 11 Regimen Askar Melayu Diraja untuk membantu sebuah keluarga yang terjejas akibat tanah runtuh di Bau. InsyaAllah dalam terdekat ini jiwa murni yang akan dibuat di Simunjan dan di Gedong, pasukan kita juga akan terlibat sebab kita di bawah naungan 3 brigade memang sentiasa terlibat di dalam aktiviti-aktiviti yang melibatkan masyarakat setempat, khasnya di bawah kawasan tanggungjawab Regimen 511. Jelasnya Regimen 511 Askar Wataniah juga akan terlibat dalam op jiwa murni yang akan dilaksanakan di Simunjan dan Gedong dalam masa terdekat. Brigadier Jeneral Abang Muhammad ditemui pemberita selepas menghadiri kempen derma darah bertempat di Kem Ria Regimen 511 Askar Wataniah di Kuching. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Elak keluar daripada rumah jika tiada urusan penting. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Saya Vanessa Mering, sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.